Alright, okay. So bab 1, okay, bab 1 ialah redox. Okay, redox. Okay, so redox ni dia gabungan tau. Okay, dia gabungan dua perkataan. Iaitu re ni ialah red ialah reduction. Okay, ya. Cikgu share screen Share kau. screen, okay, sabar. Belum lagi kejap. sorry. Okay. Alright, okay. Redox Redox, gabungan dua perkataan. So red ialah reduction. Okay, ox ialah oxidation. Okay, so redox ni dia punya gabungan lah. Redox, reduction dan juga oxidation. Okay, so kenapa dia gabung? Sebab dalam satu tindak balas, dia akan berlaku dua proses. Redox dengan reduction dengan oxidation ni kita panggil dia sebagai proses lah. Okay, proses. So oxidation dengan reduction ni dia berlaku serentak. Okay, dia berlaku at the same time. Kalau oxidation berlaku, redox pun akan berlaku. Okay, alright. So kita tengok yang pertama ialah definition. Definition. Okay, definition untuk reduction dan juga oxidation. Okay, so untuk definition, dia ada 4 aspek. Dia ada 4 aspek yang kita akan tengok lah. Okay, yang pertama kita akan tengok loss ataupun gain oksigen. Okay, loss ataupun gain oksigen. Maksudnya kalau bahan tu dia gain oksigen, dia oxidation ataupun reduction. Okay, kalau dia loss oksigen, dia oxidation ataupun reduction. Okay, tu macam tu Okay, itu aspek yang pertama. Aspek yang kedua sama juga gain ataupun loss hydrogen. Okay, maksudnya kita tengoklah bahan tu dia hilang ataupun dia gain hydrogen. Okay, lepas tu aspek yang ketiga kita tengok elektron. Okay, elektron transfer. Maksudnya perpindahan elektron. Kalau satu bahan tu dia bagi elektron, dia undergo reduction ataupun oxidation dan sebaliknya lah. Okay, lagi satu aspek kita tengok oxidation number. Okay, yang kita akan pergi one by one jangan susah hati. Okay, oxidation number ni kita akan tengoklah kalau bahan tu oxidation number dia bertambah, dia oxidation ataupun reduction. Okay, setakat tu clear tak? Clear. Clear Okay, so kita pergi yang pertama loss ataupun gain oxygen. Okay, so cikgu bagi satu contoh reaction. Okay, satu contoh reaction yang cikgu ambil daripada buku teks je Okay, so reaction yang pertama Mg tambah CO2. Okay, kita akan dapat MgO plus C. Okay, right. So yang ni kita balancekan dulu. Kita akan dapat 2 Mg, 2 MgO. Okay, right. Okay, so ini tindak balas yang pertama magnesium react dengan carbon dioxide. Okay, so kalau awak tengok dekat sini, okay, kita tengok Mg. Okay, yang ini reactant yang belah kiri ni reactant. Maksudnya sebelum. Okay, so sebelum Mg dia tak ada oksigen. Okay, Mg tak ada oksigen. Selepas tindak balas awak tengok Mg ni dia dapat oksigen. Okay, Mg tu dia dapat oksigen. So kita kata magnesium, okay, magnesium asal dia now dia dah jadi MgO. Magnesium dia akan undergo oxidation. Okay, sebab apa undergo oxidation? Sebab dia dapat oksigen. Okay, setakat tu clear tak? Clear. Okay, and then kita tengok CO2 pula. CO2, okay, CO2 asal dia CO2. Okay, asal dia CO2, karbon dengan oksigen. Okay, oksigen ni kalau 2 ke 3 tak kisah asalkan dia hilang pun kita dah consider dia berlaku lah. Okay, CO2 sebelum selepas tindak balas CO2 dia menjadi C sahaja. So dah tak ada dah dia punya oksigen. Okay, so kita kata CO2 dia undergo reduction. Okay, so kita dapat simpulkan dekat sini kalau bahan tu loss oksigen, dia akan undergo oxidation. Terbalik silap. Kalau dia tambah.
kalau dia tambah, kalau dia gain okay, kalau dia dapat oksigen, dia akan undergo oxidation. Kalau dia lost oksigen, dia akan undergo reduction. Okay, alright. So oxidation dengan reduction ni dia punya proses. Okay, dia punya proses. So Mg jadi MgO, kita kata magnesium undergoes. Okay, magnesium undergoes melalui proses oxidation. Okay, CO2 menjadi C. So kita kata carbon dioxide undergoes reduction. Okay, setakat tu clear tak? Clear. Okay, right. So sekarang ni kita tengok ada satu lagi ada lagi dua istilah yang awak kena tahu, iaitu reducing agent dengan satu lagi oxidizing agent. Okay, right. Agent penurunan, satu lagi agent pengoksidaan. Okay, so kita tengok kat sini. Right, Mg, kita tengok sini Mg kita tahu dia undergo oxidation. Okay, Mg undergo oxidation. Okay, soalan dia sekarang ni, siapa yang menyebabkan magnesium ni mengalami oxidation? Ialah oxidizing agent. Okay, magnesium kita tulis kat sini Sekejap. Magnesium Mg gain oxygen, undergo oxidation. Okay, so siapa yang menyebabkan magnesium ni undergo oxidation ialah oxidizing agent. Okay, maksudnya oxidizing agent ni ialah dia akan menyebabkan bahan itu mengalami oxidation. Okay, so in this case oxidizing agent ialah CO2. Okay, CO2 ni ialah oxidizing agent. Okay, kenapa dia oxidizing agent? Sebab dia akan mengoksidaskan magnesium. Sebab itulah magnesium boleh mengalami oxidation. Faham ke? Faham. Faham Okay, so magnesium undergo oxidation, dia dapat oksigen, dia menjadi MgO. Okay, next, siapakah yang menyebabkan magnesium ni mengalami oxidation? Jawapan dia adalah OA, oxidizing agent. Maksudnya ada ejen pengoksidaan. So apa ejen pengoksidaan tersebut? Ialah CO2. Okay, CO2 inilah yang akan menyebabkan magnesium mengalami oxidation. Okay, itu oxidation. Okay, now kita tengok kepada CO2. CO2 dia lost oxygen. Okay, dia hilang oksigen, dia menjadi karbon sahaja. So proses dia ialah reduction. Okay, so soalan dia, siapakah yang menyebabkan CO2 mengalami reduction? Jawapan dia ialah reducing agent. Okay, agent penurunan lah yang akan menyebabkan CO2 ni mengalami reduction, penurunan. Okay, so in this case, Ra ialah Mg. Okay, Ra ialah Mg. Okay, magnesium ni ialah ejen penurunan. Dia yang akan menyebabkan CO2 mengalami reduction. Okay, sebab tu proses oxidation, proses reduction dia berlaku serentak. Di mana ada oxidation, di situlah reduction pun akan berlaku. Okay, dan awak tengok dia tak kacau produk dia tak kacau produk. Ra dan juga OA dia hanya reactant sahaja, produk tak terlibat lah. Okay, so apa lagi yang kesimpulan yang kita boleh buat dekat sini? Kalau bahan itu dia mengalami oxidation, maka dia ialah Ra. Awak terbalikkan dia. Okay, contoh macam magnesium kan. Magnesium dia dapat oksigen, dia mengalami oxidation. Okay, tetapi magnesium ialah ejen penurunan, reducing agent. Proses dia oxidation, dia mengalami oxidation. Tetapi kerja dia akan reducekan orang lain. Okay, kalau CO2 mengalami reduction, maka dia ialah OA, oxidizing agent.
Okay, faham tak? Setakat tu clear ke tak? Clear. Clear. Clear Okay, alright. Okay, itu contoh yang pertama Okay, cikgu bagi satu lagi contoh. Okay, dekat buku teks dia bagi satu contoh je. Okay, cikgu bagi satu lagi contoh. Okay, copper react dengan oksigen, kita dapat copper oxide. Okay, bila kita balancekan kita akan dapat 2 CuO, 2 Cu. Okay, so soalan cikgu yang pertama. Okay, siapakah yang undergo oxidation? Siapa yang undergo oxidation? Copper. Copper. Copper, very good. Copper Sekejap, contoh ni tak sesuai. Sekejap Jom cek contoh lain. Contoh lain sekejap Contoh ni tak sesuai. Sekejap, buku teks dia tak. Okay, alright. Magnesium tambah copper oxide dia akan dapat MgO tambah Cu. Okay, right. So, okay, contohnya ni. Okay, oxidation. Siapa yang undergo oxidation? Magnesium. Magnesium, very good. Magnesium sebab dia dapat oksigen. Reduction. Copper. Copper oxide. Copper oxide. Copper ke copper oxide? Copper oxide. Oxide. Copper oxide, very good. Copper oxide sebab copper oxide dia loss, dia menjadi oksigen, dia jadi Cu. Okay. Ra siapa Ra? Ra, reducing agent. Magnesium. Magnesium. Very good. Magnesium ialah Ra, CuO ialah oxidizing agent. Okay. Okay, yang pandai dah tu. Okay. Alright clear yang tu Okay, tu yang pertama aspek yang pertama. Aspek yang kedua kita tengok loss ataupun gain hydrogen. Okay, loss ataupun gain hydrogen. Okay, so contoh dalam buku teks dia bagi H2S, hydrogen sulfide, react dengan klorin, dapat sulfur tambah HCl. Okay, alright. Okay, so tengok sini H2S last kali dia menjadi S. Okay, so kat sini dia hilang ke dia gain hydrogen? Hilang. Hilang, very good. Alright, so kalau dia hilang, okay, kalau bahan tu hilang hydrogen, dia undergo oxidation. Okay, dia terbalik macam tadi. Oxidation dapat oksigen tetapi hilang hidrogen. Dia terbalik Okay, H2S dia menjadi S. So hidrogen dia dah hilang. So dia ialah undergo process oxidation. Okay, chlorine Cl2 now dia dah menjadi HCl. Okay, so dia dah dapat oksigen, maka dia mengalami proses reduction. Okay, so kesimpulan dia, kalau dia oxidation, dia akan loss hydrogen. Kalau reduction, dia akan gain hydrogen. Okay, RaOA samalah. Okay, so kalau H2S, dia mengalami oxidation, maka H2S ni ialah Ra. Okay, reducing agent. Cl2 undergo reduction, maka Cl2 ialah OA, oxidizing agent. Okay, clear tak yang tu? Clear. Clear. Alright, okay, yang ni senang je Okay. Okay, itu yang kedua aspek yang kedua. Cukup kot satu contoh ke nak lagi contoh? Jangan cikgu try contoh yang lain. Kalau ada dalam buku teks dia bagi satu contoh je. Satu. Okay, tak ada. Okay, tak apalah. Cukup satu contoh Okay, senang je yang ni. Okay, next. Aspek yang ketiga. Okay, aspek yang ketiga ni yang leceh. Bukan leceh lah. Dia macam ada eksperimen lah. Okay, ada eksperimen. Okay, aspek yang ketiga. Oksigen dah
hidrogen dah. Yang ketiga ialah elektron transfer. Okay, elektron transfer, perpindahan elektron. Okay, so kalau oxidation, okay, kalau bahan tu dia hilang elektron, okay, loss elektron, maka dia mengalami proses reduction ataupun reaction, tindak balas oxidation. Kalau dia reduction, dia akan gain elektron. Okay, ni konsep dia, awak pegang konsep ni. Oxidation hilang, reduction dapat elektron. Okay. Now kita tengok kepada contoh. Okay, contoh dia Mg react dengan oksigen, kita akan dapat 2 MgO. Okay. Masih ada lagi ke? Okay, ada lagi. Okay. So awak tengok Okay, untuk contoh yang ni. Okay, untuk contoh yang ni. Awak tengok magnesium. Okay. Dia dah menjadi MgO. Okay. So untuk contoh yang ni kita kata magnesium ni dia akan mengalami oxidation. Kenapa? Sebab Mg dia dapat oksigen dia jadi MgO. Okay. Betul Sekarang kita tengok O2. O2 asal dia O2. Selepas dia ada tak dia jadi apa-apa? Tak. Tak ada. Tak ada Kalau Mg dia jadi MgO. Maksudnya Mg tu kita nampak dia dapat oksigen. Dia adalah oxidation. Okay. So tadi cikgu cakap oxidation, reduction berlaku serentak. So kalau oxidation berlaku, so reduction pun mesti berlaku. Okay. Now kita tengok O2. O2 produk dia tak ada. O2 produk dia masih ada O. Masih ada O. So kita tak boleh guna yang first tadi. Kita tak boleh tengok dari segi oksigen sama ada gain ataupun loss. Kita tak boleh tengok dari segi tu. Okey, tengok dari segi yang kedua, hidrogen. Tak ada pun melibatkan hidrogen. Okey, tak ada yang hilang, tak ada yang gain hidrogen. So tak boleh guna juga. So kena guna yang ketiga iaitu loss ataupun gain elektron. Okey, loss ataupun gain elektron ni kita susah nak nampak tau dalam tindak balas macam ni. Nah, macam ni kita susah nak nampak. Okey. So cara dia macam mana? Cara dia ialah awak kena buat dia punya half equation. Okay, half equation. Okay, half equation ada dua lah. Satu half equation untuk oxidation. Satu lagi half equation untuk reduction. Okay, so daripada half equation kita akan nampak yang mana loss, yang mana gain. Okay, now kita tengok Mg dulu. Mg, dia lepas tindak balas dia jadi Mg. Okay, Mg dekat sini apa beza Mg awal dengan Mg yang dekat produk? Apa beza Mg awal dengan Mg dekat produk? Gain Ada oksigen. oksigen. Okey, kita tak tengok dari konsep dari segi oksigen, hidrogen tak ada Kita sekarang ni tengok dari segi elektron. Asal Mg lepas tindak balas dia jadi Mg. Mg apa? Mg2 2+. Mg2+. Ingat MgO ni dia gabungan dua. Mg2+ dengan O2-. Okey, ini awak kena ingat betul-betul yang charge yang awak hafal tu sebab tu cikgu suka hafal Mg2+, Ca2+ tu semua sebab kita nak guna kat sini. Okey, Mg2+, O2- gabung barulah kita dapat MgO. Okey, so asal tadi ialah Mg. Mg. Now dia dah jadi Mg2+. Okey, so Mg2+, awak rasa dia gain ataupun dia loss elektron? Gain. Apa maksud 2+? Apa maksud 2+? Okey, asal Mg kan, Mg ni atom, neutral lah, neutral. 2+ ni maksudnya dia hilang 2. Okey, sebab tu dia 2+ dia kurang. Dia macam ni lah. Magnesium, ni konsep dia. Magnesium kita ada 12 elektron. Yang ni atom. Okey, atom. Bila dia hilang 2 elektron, now elektron dia jadi 10. Okey, so kenapa dia akan jadi Mg2+? Sebab proton dan juga elektron sama. Kalau atom neutral, tak ada charge. Magnesium 12 elektron,
proton pun 12. Proton positif, elektron negatif. Okay. So bila magnesium dah hilang 2 elektron, elektron dia jadi 10. Tetapi proton masih 12. Sebab proton tak ada keluar, tak ada masuk. Proton duduk kat tengah-tengah je lah, duduk kat nukleus tu. So bila elektron dah berkurang, kita tengok proton dia lebih 2. Sebab tu dia 2 plus. Dia lebih charge 2. Dia lebih 2 proton. That's why dia akan jadi Mg2 plus. Okay, nampak clear tak? Clear. Clear Okay. So ingat, plus dia akan kurang. Okay, kalau minus, kalau charge tu ialah negatif, dia terbalik pula. Contoh macam Cl. Cl ni atom Cl ada 17. Itulah 17 proton, 17 elektron. Positif 17, negatif 17. So kalau klorin dia dapat 1 elektron, dia akan jadi Cl minus. Kenapa minus? Sebab proton masih 17 tetapi elektron dah jadi 18. So sekarang ni kita tengok elektron ni lebih 1. Elektron charge dia negatif. So that's why dia jadi negatif negative 1 lah maksud dia. Okay, dia lebih 1 elektron. Nah, okay. So kalau dia plus, dia kurang. Okay. So yang ni balik yang tadi yang ni, Mg jadi Mg2 plus. Bermaksud dia buang, dia loss. Okay. So half equation dia akan jadi Mg anak panah. Kalau loss, anak panah terus. Bahan itu Mg, lepas tu terus anak panah. Maksudnya dia hilang. Okay, dia hilang 2 elektron. Okay, 2 elektron dan menjadi Mg2 plus. Yang ini tak kisah awak nak buat terbalik pun tak apa. Awak nak buat macam ni pun boleh. Mg loss 2 elektron menjadi Mg2 plus. Tak kisah nak tulis Mg2 plus dulu ke 2E dulu ke tak kisah. Yang penting dia dekat bahagian produk. Okay. So kita kata magnesium akan undergo oxidation sebab dia loss electron. Okay, clear tak yang tu setakat tu? Clear. Okay, Clear. very good. Okay, right, now kita tengok oxygen pula Okay, oxygen O2. Okay, O2 kalau Mg loss, oxygen mesti gain. Okay, gain tambah. Sekejap, sorry. Okay, gain tambah. So tambah. Tambahlah elektron. Sekejap, besarkan sikit. Okay, tambah elektron. Okay, menjadi apa? Dia jadi apa? O2 Asal O2 minus. Yes, O2 minus. Very good. O2 minus. Okay, sebab dia dekat MgO MgO ni dia gabung Mg2 plus dengan O2 minus. So asal O2 now dia dah jadi O2 minus, dia dah gain elektron. Okay. Okay. Alright. So sekarang ni kita nak balance kan. Okay, kita nak balance kan. Balance kan kalau dia melibatkan half equation, awak kena balancekan 2 tau. Awak kena balancekan bilangan atom dan awak kena balancekan charge. Okay. So macam mana nak balancekan charge? Okay, mudah saja. First awak balancekan atom dulu. Okay, nak balancekan atom kita tengok nombor kat sini. Nombor yang bawah. Nombor yang bawah. Yang atas untuk charge. Okay, so belah kiri reaktan ada berapa oksigen? Belah sini ada berapa oksigen? 2. Very good. Oksigen ada 2. Belah kanan? 2. 1. Yang atas ni, jangan confuse. Yang 2 plus ni, 2 minus ni, 2 tu bukan kepunyaan oksigen tau. Maksudnya bukan 2 oksigen. 2 minus tu maksudnya charge untuk 1 oksigen. Okay, ni kan 1 depan. 1 sini bawah ni pun 1. Cuma 1 kita tak tulis lah. Maksudnya 1 oksigen, charge dia 2 minus. Okay, so sekarang ni tadi, belah kiri kita ada O2. Okay, O2 ada 2 oksigen. Ada charge tak O2 ni? Ada tak charge untuk O2? Ada. Ada ke tak ada? Tak ada. Yes, tak ada. Sebab kita tengok yang atas. Tengok atas ni kan kosong.
Tak ada charge apa-apa, tak ada minus ke, tak ada plus ke, tak ada. So O2 ni dia tak ada charge, kosong. Tetapi dia ada dua oksigen O2. Okey, belah kanan O2 minus pula. 2 minus ni maksudnya charge untuk satu oksigen. Tetapi oksigen ada satu. So kena letak dua dekat half equation. Okey, kita balik tadi yang tadi. Okey, right. So sekarang ni kita dah balancekan oksigen. Okay, oksigen kita dah balancekan. Belah kiri kita ada 2 oksigen. Belah kanan pun kita ada 2 oksigen. Okay, lepas tu kita balancekan charge. Okay, so belah kanan kita ada 2 minus. Okay, 2 minus. So dia akan jadi negatif 4. 2 darab negatif 2 jadi negatif 4. Sebelah kanan charge dia ialah negatif 4. Okey. Belah kiri berapa charge dia agak-agak? Sekarang ni sebelum kita balancekan ada berapa charge? Yang ni ada charge tak? O2 ada charge tak? Tak ada. Tak ada. So kosong. Elektron? Satu, very good. Kita ada 1 elektron kan. So ini charge dia negatif 1. So sekarang ni kita nak bagi dia sama. Belah kanan negatif 4. So agak-agak nak buat apa dekat E ni? Kena tambah nombor apa? Very good. Tambah nombor 4. So dia akan jadi O2 tambah 4E. Dia menjadi 2O2 minus. Barulah balance. Okay. Barulah balance. Okey, cikgu yang oxidation tadi tak balance ke? Okey, cuba tengok yang oxidation. Yang Mg tadi tu. Okey, ni Mg. Ada charge tak Mg? Mg ada charge tak? Tak ada, kosong. Very good. Okey, tengok belah kanan produk. Mg2 plus, charge dia ialah positif 2. 2E, charge dia ialah negatif 2. Positif 2, negatif 2 equal to 0, kosong. So belah kanan total charge dia kosong, belah kiri total charge dia pun kosong. So dah balance. Balance dah lah charge dia, kanan dan kiri. Okey, dari segi bilangan kita tengok bilangan pula. Mg dekat sini ada 1. Okey, dekat sini pun Mg ada 1. Okey, jangan confuse 2 plus ni maksudnya charge untuk 1 magnesium. Okay, Mg2+. Right. Clear yang tu Okay, itu loss elektron. Okay, so kalau dia loss elektron, undergo oxidation, dia gain elektron, undergo reduction. RaOA sama. Okay, RaOA sama. Kalau undergo oxidation, dia tetap akan jadi Ra. Okay, undergo reduction, dia tetap akan jadi OA. Okay, clear tak setakat tu? Clear. Clear Okay, alright. So ada satu eksperimen untuk yang ini. Okay, untuk transfer elektron ni ada eksperimen dia. Okay, eksperimen ni kita panggil sebagai transfer of electron at a distance. Transfer of electron at a distance. Okay, ataupun cikgu suka panggil eksperimen ni eksperimen YouTube. Okay, eksperimen YouTube. Okay, so eksperimen ni dia bermain dengan tube yang berbentuk U. Okay, bukan YouTube video tu YouTube ni dia punya dia macam ni ni bentuk dia macam ni. Bentuk dia macam ni. Ini nama dia YouTube. Tube berbentuk U. Dia kaca lah, kaca. Okay. So eksperimen ni simple saja. Okay, kita ada YouTube. Okay, YouTube ni kaca bayangkan dia kaca. Kita ada YouTube. Okay, so dalam YouTube ni yang pertama kita letakkan sulfuric acid. So kita tuangkan sulfuric acid, so dia akan duduk bawah ni lah. Okay, dia akan duduk bawah ni. So bawah ni ialah sulfuric acid, H2SO4. Sulfuric acid. Okay, lepas tu
dia ada dua dia ada dua tangan kita panggil dia apa? Dua tempat masuk lah, kanan dan kiri. Okey. Belah kanan, belah kanan dan juga belah kiri ni kita letak RaOA. Kita letak bahan reducing agent ataupun bahan oxidizing agent. Kanan kiri tak kisah, dia tak ada turutan yang betul. RA nak letak belah kanan boleh, nak letak belah kiri pun boleh. OA belah kanan boleh, belah kiri boleh. Yang penting jangan bagi dia sekali. Dia mesti asing, kanan satu, kiri satu. Okey, cikgu tak bercampur ke dengan H2SO4? Okey, sebab kita mula-mula tadi kita masukkan sulfuric acid. So sulfuric acid tu duduk kat bawah. Lepas tu kita tambah atas ni, kita katakan kita tambah OA, yang belah ini kita tambah RA. Cikgu dia tak bercampur ke? Tak, dia takkan bercampur. Okey, dia akan dapat dua lapisan macam tu. Okey, kita akan buat eksperimen ni, tapi itulah nak tunggu korang balik tak tahulah bila. Okey, dia takkan bercampur dengan syarat bila kita nak masukkan OA belah sini, nak masukkan RA belah sini, kita tak boleh masuk tuang macam tu. Kita kena sengatkan. Kita kena apa? Flash tu, kita kena sengatkan macam ni. Okey, and then kita tuang dekat dinding tu, nanti dia akan flow pelan-pelan. Boleh bayang tak? Boleh bayang tak? Boleh. Boleh maksudnya YouTube tu kita bengkokkan sikit, lepas tu kita tuang dekat dinding yang dalam tu, nanti dia akan flow, dia akan mengalir je ke bawah. Okey, barulah dia takkan bercampur dengan kita punya asid dekat bawah tu. Okey. Right. Okay, so ini cikgu terang dulu dia punya prosedur. Okay, dah masuk OA belah kanan, RA belah kanan, tak kisah. Okay, mana-mana. Lepas tu kita sambungkan dengan elektrod. Okay, kita sambungkan dengan elektrod. Okay, elektrod tu kita celup. Okay, ni pun celup. Okay, nak celup elektrod, pastikan elektrod tu tidak sampai ke asid. Okay, dia tak cecah ke asid dia tak cecah ke asid. Dia hanya cecah ke dalam tu saja, RA ataupun OA saja. Okay, lepas tu kita ambil apa tu yang penutup tu panggil apa? Apa penutup tu? Stopper stopper. Macam yang gabus tu lah. Ni tutup atas tu. Okay, kita tutup atas tu. Okay, tutup. Lepas tu kita sambungkan dengan wire. Dengan wire. Okay, kita ada wire. Right. Wire tu kita sambungkan dengan G. G ni ialah galvanometer. Okay, G ni ialah galvanometer. Okay, lepas tu kita tengoklah dia punya observation dia. Okay. Faham tak setakat tu? Faham. Faham cikgu. Faham okay. Right. So senang kata, simple je lah. Bahagian bawah kita ada asid. Lepas tu atas asid belah kanan, belah kiri kita ada OA, RA. Lepas tu tutup mulut dia guna stopper, and then sambungkan dengan carbon electrode, electrode carbon. Okay, carbon electrode. Okay, celup dia, pastikan electrode tu tak sampai ke asid. Lepas tu sambungkan dengan wire. And then wire sambungkan dengan galvanometer. Lepas tu last sekali kita observe. Okay, observe. Okay, selalunya dalam makmal, dalam makmal, dia dah siap tau. Dia dah siap macam mana? Dah siap macam ni. Penutup tu, stopper lah, kita panggil stopper tu. Stopper tu, ni stopper ni stopper. Dia dah memang bersambung dengan elektrod. Dia macam ni lah bentuk dia dalam makmal. Ni stopper. Dia dah memang bersambung dengan elektrod. Dia dah memang melekat macam tu dah. So senang je lah. Dah melekat macam tu. Okay, dia dah memang melekat macam tu. So yang ni kita ambil. Lepas tu kita letak je lah dekat mulut YouTube tu. Macam tu. Okay, dia dah memang melekat macam tu dah. Elektrod dengan stopper tu dah memang melekat macam tu. Okay, lepas tu atasnya, bahagian atas ni, kita sambungkan je lah dengan wire. So ni panjang lah, elektron ni dia panjang. Dia macam ni. Dia macam ni. Okay. So atas tu kita sambungkan dengan wire.
Kita sambungkan dengan apa? Yang clip. Wire selalunya dia macam ni. Lepas tu hujung ni dia macam ada clip. Dia macam ada clip. Awak biasa tengok kan? Dia wire, ada clip. So clip tu, kita clip lah dekat sini. Okay, clip dekat sini. Okay, ni mulut apa clip tu, buaya tu. Okay, lepas tu ini kita sambung dengan galvanometer. Pernah tengok galvanometer tak? Dia macam voltmeter lah, dia meter dia meter. Dia ada jarum yang naik turun tu. Okay, lepas tu sambungkan lagi wire kat sini. Macam tu. Okay, so yang ini tadi, kita celup dalam kita punya YouTube. Okay, nak bagi awak nampak lah. So yang ini kita adalah, bawah ni kita ada sulfuric acid. Okay, yang atas ni kita ada Ra. Yang belah sini kita ada OA. Macam tu. Okay, nampak Okay, itu prosedur. Okay, setakat tu Nampak. clear ke? Nampak ke? Okay, cikgu. Okay, very good. Alright. Now observe. Observation ni yang penting. Yang ni yang selalu sangat ditanya dalam exam. Observation. Observation. Okay. So observation, ada beberapa observation yang kita boleh tengok. Yang pertama, kita tengok deflection. Deflection ni maksudnya jarum tu dia deflect ataupun tak. Deflect ni maksudnya jarum tu dia menaik ataupun menurun. Contoh macam ni lah. Ni sebelum kita sambung dengan wire, jarum tu duduk dekat kosong. Lepas kita sambung dah cocok dah, elektron tu dah masuk, lepas tu dah sambung dengan wire, jarum tu dia akan naik. Dia akan naik. So naik itulah kita panggil sebagai deflect. Dia deflect. Okay, so kalau jarum galvanometer tu dia deflect, okay, jarum galvanometer tu dia deflect, maksudnya kita ada flow of elektron. Maksudnya elektron tu mengalir dalam wire. Okay, bukan current bukan current, jangan confuse. Kalau kadang soalan tanya macam ni, what is the function of galvanometer? Apakah kegunaan galvanometer? So kalau awak cakap to detect, untuk mengesan kehadiran current, jawapan dia salah. Okay, to detect flow of electron, untuk detect aliran elektron. Clear tak yang tu? Clear. Clear itu function galvanometer. So itu first yang kita observe. Okay, bila kita dah sambung semua tu, terus tengok galvanometer. Okay, galvanometer jarum dia menaik. Okay, bermaksud ada pengaliran elektron. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kita tengok perubahan color. Color changes. Okay, color changes. Perubahan color. Okay, apa color apa yang berubah? Kita ada 3 solution tadi. Kita ada Ra, kita ada OA, kita ada sulfuric acid. Okay, sulfuric acid warna colorless. Okay, sulfuric acid warna colorless. Okay, so kita tak tengok warna sulfuric acid Yang kita tengok ialah perubahan warna Ra ataupun warna OA. Okay, reducing agent ataupun oxidizing agent punya perubahan warna. Itu yang kita tengok. Okay, setakat tu clear tak? Clear. Okay, alright. Okay, so untuk contoh cikgu nak bagi gambar. Cikgu nak tunjuk buku teks je lah kejap Buku teks, gambar dia cantik Kalau awak ada buku teks, awak boleh tengok muka surat 9 gambar dia sangat cantik. Cantik dan senang nak faham. Tu yang penting. Kalau cantik saja tak faham, tak guna juga. Kejap. Mana PDF cikgu? Kejap nak cari PDF sekejap kat phone. Acrobat. Ni ada. Okay, masa ada 15 minit lagi kot saja. Oh, ada 15 minit lagi. Alamak. Okay. Sekejap kita pergi laju. Malam ni ada kelas Ya. Alright. Oxidation, bla 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 bla. Okay ada. Kejap share screen jap.
Okay, this one. Okay. Inilah ni setup dia, gambar dia. Warna hijau. Oh, cantik. Okay. Agak tengok Okay. So yang bawah ni, okay, nampak ada 3 warna tu. Kita ada warna colourless, belah kanan warna purple, belah kiri warna hijau. Dalam buku teks dia tak tulis warna hijau. Dalam buku teks tu dia tulis apa? Colourless. Colourless. Betul ke musuh kat cikgu tengok ni? Betul lah. Aku surat 9. Oh, faham. Oh, lain lah. Cikgu awak Lain lain. Yes, lain. Okay, tak apalah. Tengok dekat skrin lah. Tengok dekat skrin. Tengok yang skrinnya lain lah. Kenapa lain? Buku teks ni dia edisi ke apa? Apalah, pelik-pelik lah. Okay, tengok yang ni lah. Ni mungkin nampak sikit kot. Okay, ada 3 warna. Colourless, purple kanan, hijau kiri. Colourless bawah ni sulfuric acid. Okay, tak payah tengok Kita tengok colour belah kanan purple. Okay, purple ni dia ialah KMNO4. Potassium manganate. Acidified potassium manganate 7. Okay, KMNO4. Macam mana awak nak hafal dia punya this one? Okay, kalau cikgu buatlah K ni kalau, MN makan, O4 orange 4 biji. Kalau makan orange 4 biji. Okay, KMNO4. So KMNO4 ni dia gabungan 2. Satu K plus, satu lagi MNO4 minus. Okay, potassium ion dan juga manganate ion. MNO4 ni manganate. Okay, K plus, MNO4 kita jadilah KMNO4. Okay, KMNO4 warna purple. Ini warna asal tau, warna asal. Maksudnya warna sebelum kita sambung dengan wire dengan galvanometer lah. Okay, clear yang tu Clear tak? Clear. Okay, KMNO4 ni dia ialah OA, oxidizing agent. Okay, dia ialah oxidizing agent. Okay, bila kita kata dia oxidizing agent, dia berlaku proses apa? KMNO4 oxidizing agent. Maka dia mengalami proses apa? Reduction. Oxidation. Very good, reduction. Pandainya. Yes, dia mengalami reduction. Reduction, loss ataupun gain elektron. Gain, yes, good. Dia akan gain. Dia akan gain elektron. Okay. So, awak tengok dia punya half equation. Okay, kita ada 2 tadi kan. KMNO4, kita ada K plus dan juga MNO4 minus. Okay. Walaupun KMNO4 ni gain elektron, tetapi yang betul-betul gain elektron ialah MNO4, manganate. Okay, MNO4 yang akan dapat elektron. Okay, MNO4 lah yang akan dapat elektron. So ini dia punya half equation. Okay, ini memang kena hafal MNO4 minus tambah 8H plus tambah 5E dapat MN2 plus 4H2O. Okay. 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 So half equation ni nanti cikgu teranglah macam mana dapat yang ni. Okay, masa tak banyak. Okay. So ini dia punya half equation. Sekarang ni dia dah dapat 5 elektron, dia menjadi MN2 plus. Asal tadi MNO4 minus, sekarang dia jadi MN2 plus. Okay. Tapi kita tak nampak lah elektron tu bergerak atau kita tak nampak sebab elektron kan kecil. Okay. So bila dia jadi MN2 plus, MNO4 minus ni dah hilang. Okay, MNO4 minus dah hilang, dia jadi MN2 plus. Dia punya solution yang purple tu dia akan jadi warna colourless. Okay, dia akan jadi warna colourless. Lepas kita dah sambung wire apa semua, kita tunggu dalam 10 minit, 15 minit, pop, warna purple tu dia akan jadi warna colourless. Dia akan jadi macam warna acid. Okay, dia akan jadi macam warna acid yang bawah ni. Okay, sebab apa? Sebab berlakunya proses reduction. Okay, potassium manganate dia dapat elektron, dia menjadi MN2 plus. MN2 plus itulah yang menyebabkan asalnya warna purple, now dia menjadi colourless. Okay, clear tak setakat tu? Yeah. Okay, right.
So now sekarang ni kita tanya, okay, KMnO4 ni dia gain elektron. Dia mengalami reduction. Siapa yang bagi elektron dekat dia? Orang sebelah dia lah. Orang sebelah dia. So yang sebelah ni, okay, dia guna dalam ni dalam yang soft copy ni dalam buku teks dia guna lain. Okay, dalam soft copy ni dia guna iron 2 sulfate. Okay, iron 2 sulfate, FeSO4. FeSO4 ni dia gabung dua lah, Fe2 plus sulfate SO4 2 minus. Okay, so iron 2 sulfate ni dia sebagai reducing agent, dia berlaku proses apa? Oxidation. Oxidation, pandai, oxidation. Okay, bila oxidation maksudnya dia loss elektron. So dia akan dia akan loss elektron. Okay, dia akan loss lah elektron. Alright, so now kita ada dua Fe2 plus dan juga SO4 2 minus. Siapa yang hilang elektron? Fe2 plus yang akan hilang elektron. Okay, nampak? Fe2 plus yang akan hilang elektron. Okay, dia akan hilang satu elektron, dia akan menjadi Fe3 plus. Nampak dia menaik. Daripada 2 dia jadi 3. Asalnya dia kurang 2 elektron. Sekarang ni dia dah buang 1 elektron, now dia dah kurang 3 elektron. That's why dia jadi 3 plus. Okay, okay. Asal dia iron 2 sulfate, warna hijau. Sebab ada Fe2 plus, bila dah jadi Fe3 plus, dia akan jadi warna brown, warna perang. Okay. So nanti last kali kita akan dapat asal dia macam ni. Hijau kiri, purple kanan, bawah colourless. Lepas tindak balas, kita akan dapat purple akan jadi colourless, hijau akan jadi warna perang, warna brown. Okay, itulah yang kita tengok perubahan yang kedua, observation dia. Perubahan color OA, perubahan color RA. Okay, jelas tak? Clear tak? Clear ke? Clear je ke? Clear Okay. Lepas tu lagi satu awak tengok dia punya gambar raja. Kita tengok gambar raja ni. Okay, anak panah ni tengok anak panah this one. Ini anak panah ni. Okay, dia mesti daripada kiri. Kiri ni maksudnya daripada RA. Okay, RA reducing agent, dia mengalami oxidation kan, dia akan loss. So elektron tu akan keluar daripada iron 2 sulfate, dia akan keluar daripada tempat hijau ni. Elektron tu akan keluar, dia akan lalu ikut wire, that's why anak panah dia macam ni. Anak panah dia macam ni. Dia keluar ikut sini. Elektron keluar, dia lalu kat galvanometer, lalu sampai kat sini, pump dia masuk dalam acidified potassium manganate 7. Okay, sebab tu anak panah dia daripada kiri pergi ke kanan. Kalau kita guna terbalik, maksudnya yang iron 2 sulfate belah kanan, KMnO4 belah kiri, elektron tu akan bergerak daripada kanan pergi ke kiri. Okay, elektron sentiasa daripada RA. Sebab RA dia mengalami oxidation, dia akan loss elektron. Okay, lepas tu satu lagi kita tengok dia punya terminal. Terminal bukan charge tau, terminal. Macam bateri lah, ada positif dengan negatif. Okay. Kalau elektrod tu bersambung dengan RA, dia terminal negatif. Okay, dia terminal negatif. Kalau elektrod tu kita rendam dalam OA, oxidizing agent, dia terminal positif. Okay. Clear tak yang setakat tu? Clear. Alright. Okay, clear Okay, so masa pun dah lajak dah ni. Berapa dah? 11 dah. Okay, so malam ni kita akan sambung balik yang ni Kita akan tengok YouTube juga, tapi kita guna contoh yang lain. Okay, kalau macam ni iron 2 sulfate dengan KMnO4. Malam ni kita guna benda lain pula. Okay, so kalau awak tengok buku teks tu dia ada banyak tau. Ni contoh, nampak? OA dia ada banyak. Ada KMnO4, K2CR2, chlorine water, bromine water, iron trichloride semua. Ini contoh-contoh OA yang kita boleh guna. Okay. Yang ini cikgu kena terang satu persatu. Sebab setiap OA dia akan ada warna yang berbeza.
Kalau KMNO4 warna purple. Kalau K2CR2O7 dia akan jadi warna orange. Chlorine water warna yellow. Bromine warna brown. Dia ada warna yang berbeza. Dalam buku teks ni dia tak terang one by one. Tapi cikgu kena terang dekat awak one by one. Kalau soalan keluar dia guna bromine, awak tak boleh nak jawab. Kalau dia keluar guna chlorine, awak tak boleh nak jawab. Sebab contoh dia bagi guna KMNO4 saja. Kalau RA pun sama, nampak? Ada banyak RA yang kita boleh guna. KI, KBr, Fe2SO4, zinc, okay? Sulfur dioxide, kita boleh guna banyak benda. Okay, tapi contoh dia bagi satu je. So cikgu kena terang one by one lah. Okay, clear Alright, so yang tu malam ni kita sambung. Okay, so pagi ni setakat tu dulu. Attendance 30